Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita akan masuk ke bahagian yang kedua pada minggu ini, iaitu operasi asas aritmetik melibatkan integer. Baik, kita akan pergi kepada standard pembelajarannya. Objektif kita pada hari ini adalah untuk menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Apa yang mesti awak ingat pada kali ini ialah terdapat dua simbol dalam yang kita akan belajar hari ini, iaitu tambah dan tolak. Okey, yang pertama, tambah jumpa tolak, dia akan jadi tolak. Tolak jumpa tambah, dia akan jadi tolak. Bila dia telah jadi tolak, pergerakannya adalah ke kiri. Okey, tambah jumpa tambah akan jadi tambah, tolak jumpa tolak akan jadi tambah, dan pergerakannya akan ke kanan jika kita dapat hasil terakhirnya adalah tambah. Okey, macam mana awak nak ingat? Mudah ingat, bila simbolnya lain, maka dia akan ke kiri, dia akan jadi tolak. Bila simbolnya sama, dia akan jadi tambah. Okey, kita pergi kepada contoh. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Yang pertama, menambah dan menolak integer dengan menggunakan garis nombor. Okey, kali ini kita nak pakai garis nombor. Okey, 2 tambah negatif 5 sama dengan berapa? Cara dia, awak kena mudahkan. Ini yang saya kata tadi. Apa yang perlu awak ingat? Tambah jumpa tolak akan jadi tolak. Maksudnya, dua simbol ini akan jadi satu sahaja. Macam ni. Okey? 2 tambah, akan jadi tolak 5. Okey? Bila dia jadi tolak, maka dia akan bergerak ke kiri. So, awak punya nombor akan bergerak ke kiri. Kiri tu pandang sana bergerak ke kiri. Okey, macam nak buat? Bila dia bergerak ke belakang, maka awak akan start daripada depan ni. Okey, nombor yang awak akan gunakan ialah nombor 2 ni dulu. 2, dia bergerak 5 ke kiri. Okey, tolak 5 maksudnya bergerak 5 ke kiri kat sini . Jadi, dia akan melompat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita akan turunkan nombor ini secara ke belakang menurun. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Bermaksud jawapannya ialah negatif 3. Okey, faham ya? Okey, lagi satu saya nak ingatkan. Cara untuk awak menulis dalam matematik, pastikan awak punya sama dengan ini selari. Satu baris saja line dia. Okey? Saya ulang step yang pertama, awak kena ringkaskan dahulu dua operasi tambah dan tolak yang bersebelahan dengan cara merujuk yang ini. Jika simbolnya berbeza, tambah dan tolak atau tolak dan tambah, dia akan jadi tolak. Jika simbolnya sama, tambah dengan tambah atau tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah. Ini yang saya maksudkan daripada tambah jumpa tolak, kita ringkaskan dia, tulis sekali sahaja, dia akan jadi tolak. Bila dia jadi tolak, bermaksud dia akan bergerak ke kiri. Okey, berapa banyak dia bergerak ke kiri? Iaitu sebanyak 5 kali. Jadi, bila dia bergerak ke kiri, kita kena letakkan nombornya bermula daripada hadapan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Bagi lebih faham Baik. Contoh yang kedua. 19 tambah positif 4. Jadi, di sini tambah bertemu tambah. Simbol yang sama, tambah jumpa tambah, dia akan jadi tambah.
kita akan tulis 19. Tambahnya, kita tulis sekali sahaja. Kita tak boleh ada dua simbol matematik bersebelahan secara serentak. Jadi kita kena ringkaskan dia. Jadi, tambah sekali. Bermaksud, kalau dia tambah, maka dia akan bergerak ke kanan. Berapa banyak dia akan bergerak ke kanan? Sebanyak 4 kali. Baik, macam mana kita nak buat? Bila kita tahu dia nak bergerak ke kanan, jadi kita akan mulakan daripada sebelah belakang ni. Ambillah mana-mana pun, nombornya ialah 19. So, 19 di sini, kita nak gerakkan 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. So, dia akan berhenti di sini. Apakah nombornya? 19, 20, 21, 22 dan dia berhenti di 23. So, jawapan dia macam saya kata, simbol sama dengan mesti selari dan ini jawapannya ialah 23. Ini adalah cara untuk menggunakan garis nombor dan ini adalah cara biasa yang awak pernah belajar selama ni kan? So, mudah sahaja, faham ya? Kita kena lompatkan dia. Step pertama mesti permudahkan. Daripada dua simbol bersebelahan, jadikan dia satu sahaja. Kemudian baru kita tentukan dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Baik, kita tengok contoh yang contoh 3. Sebentar ya. Okey. Negatif 10 tambah tolak positif 4. So, tolak jumpa tambah dua simbol yang berbeza. Okey. Tolak jumpa tambah. So, dia akan jadi tolak. Tulis lagi sekali. Negatif 10 tolak 4. Okey. So, bila kita kata dia tolak, bermaksud dia akan bergerak ke kiri, ke belakang, berundur ya. So, nombor itu akan semakin berkurangan. Baik, seperti kita tahu dia akan bergerak ke belakang. Jadi, kita kena tulis dari hadapan. So, letaklah sini negatif 10. Nombor depan dia ialah negatif 10. So, negatif 10, dia bergerak ke belakang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. So, dia berhenti di sini. Ingat ya, semalam kita belajar garis nombor, dia akan bergerak kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nombornya semakin besar. Jadi, ini berada negatif 11. Negatif 12. Negatif 13. Maka, dia berhenti di negatif 14. Jadi, jawapan akhir dia ialah negatif 14. Okey. Boleh ya? Saya harap awak faham. Kalau awak tak faham, nanti awak repeat video ni sehingga awak faham. Kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Negatif 5 tolak negatif 7. Okey, tolak jumpa tolak, dua simbol yang sama. Jadi, bila dia sama, dia akan jadi tambah. Kita tulis semula, negatif 5 tambah 7. Okey, so sekarang dia ialah tambah. Bila tambah, dia akan bergerak ke hadapan. Berapa banyak kali nak gerak? 7 kali. Jadi, kita mulakan daripada depan sini, negatif 5 bergerak 7 kali ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ini adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2.
So, jawapan dia ialah 2. Tambah dengan mesti selari. So, jawapannya ialah 2. Okey, boleh ya? Baik, kita tengok contoh seterusnya. Saya berikan awak banyak contoh supaya awak faham dengan jelas bagaimana menggunakan negatif dan positif. Baik, 12 tolak negatif 3. Tolak-tolak dia akan jadi tambah. So, 12 tambah 3. Kalau macam biasa tu, awak dah biasa kan tengok. 12 tambah 3 ialah 15. Okey. Awak faham dan tahu. Tapi sebab soalannya menggunakan garis nombor, awak kena buktikan juga dalam jalan kerja menggunakan garis nombor. Walaupun awak dah tahu jawapannya. Sebab arahan ialah guna garis nombor. Jadi kita mula di sini 12. Dia melompat ke kanan sebab tambah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, 12, 13, 14, 15. So, terbuktilah jawapan dia adalah 15. Sama. Okey. Last sekali kita tengok. Kalau kita dah mahir, kita boleh untuk tidak menggunakan garis nombor. Okey. So, di sini saya gunakan tanpa menggunakan garis nombor. Jadi, bila kita tak gunakan garis nombor, awak kena tahu yang ini. Kalau dia tambah, kita kena kira secara menaik. Kalau dia tolak, kita kena kira secara menurun. Okey, ingat balik tadi. 5 tambah negatif 6. Tolak, tambah jumpa tolak jadi tolak. Simbolnya lain-lain. 5 tolak 6. So, dia menurun. Okey, dia jadi negatif kan kat sini. So, dia menurun. Allah. Conteng pula. Okey, dia menurun. So, awak kira lah. Dia menurun. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sorry. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Dia menurun ke belakang. So, jawapan dia ialah negatif 1. Okey. Satu lagi cara. Saya nak bagi awak mudah faham pun boleh juga macam ni ya. Okey. 5 tolak 6. Maksudnya, ini ialah nombor positif. Ini ialah nombor negatif. Okey. Tadi kita dah belajar, saya dah terangkan. Dua simbol yang berbeza. Bila dia jumpa, dia akan jadi tolak. Jadi, jawapan dia ialah 6 tolak 5 ialah 1. 6 tolak 5 sama dengan 1. Kita tengok pula yang 6 ini pada asalnya simbolnya adalah negatif. Jadi jawapan dia kena letak negatif. Macam tu ya. Okey, kita lihat contoh ni. Tolak dia akan jadi tambah. So, tulisnya ialah negatif 7 tambah 3. Okey, 7 tambah 3. Negatif 7 tambah 3. Satu nombor adalah nombor positif. Satu nombor adalah nombor negatif. Dua simbol yang berbeza, dia akan jadi tolak. Jadi nombor besar macam biasa awak guna, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, 7 tolak 3 ialah 4 kan? Okey. Kita tengok nombor depan ni tadi. Apakah simbolnya yang asal? Simbolnya ialah negatif. Jadi kita negatif di hadapan 4. So, jawapan dia ialah negatif 4. Atau awak boleh gunakan kaedah menurun. Okey, bergerak ke depan. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Pening dah. Nanti awak repeat balik, tengok macam mana.